أمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin muka surat 42. Surat 42 baris yang ke-14 daripada atas. Surat 42 baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hendaklah engkau nyaringkan bacaannya, dan hendaklah engkau nyaringkan, engkau kuatkan bacaan jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat fardu subuh dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib dan 2 rakaat yang pertama pada fardu isyak. Melainkan jikalau ada engkau makmum, maka iaitu sunat diperlahan-lahankan sekira-kira didengar oleh telingamu. Dan hendaklah engkau nyaringkan bacaan jika engkau sembahyang seorang diri atau makmum. Ini sambungan adab ketika solat. Yang mana adab ketika solat ni merangkumi yang wajib dan juga merangkumi yang sunat. Tapi dalam kitab Hidayatus Salikin ni dijalang sekali gitu je. Dia tak asingkan antara yang wajib dengan yang sunat. Dia sekali-sekali jalan antara yang wajib dengan yang sunat. Kemudian yang terdahulunya, selepas selesai membaca doa iftitah, baca olehmu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin hingga akhirnya. Gitu je. Dia campur sekali tu. A'udzubillah sunat hai'ah, Fatihah rukun kauli, amin selepas Fatihah sunat hai'ah. Tapi dia pakai jalan sekali je. Hak berkaitan dengan Fatihah pun dia tak perinci pun berkaitannya. Contoh syarat-syarat ketika membaca Fatihah tidak dibicarakan. Syarat ketika membaca Fatihah. Ketika membaca Fatihah syaratnya tertib. Ketika membaca Fatihah syaratnya mualat. Ketika membaca Fatihah syaratnya pelihara huruf, pelihara tasydid, tak dibicarakan. Sebab tiap-tiap satu rukun dia ada syarat-syarat dia. Comel syarat-syarat bagi tiap-tiap rukun ni, comel dalam kitab Hidayatus Sibyan. Orang kitab Hidayatus Sibyan diperinci satu-satu. Dia di permulaan tu didatangkan rukun sembahyang 13. Lepas tu diperincikan satu-satu. Datang dulu rukun sembahyang 13. Kemudian dimulai dengan bicara niat. Panjang bicara niat. Hidayatus Sibyan, pertunjuk bagi kanak-kanak. Tapi terjemahan dianya, tapi ini jadi nama kitab. Cuma asal terjemahan. Asal terjemahan, dia jadi isim alam dah. Tak kita terjemahan dah. Tapi asal terjemahan. Sibyan tu kanak-kanak. Tapi diterjemah dengan pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Mana orang baru belajar ni bukan rukun 13. Rukun 13 tu kalau kita kata tadika pastilah waktunya. Rukun 13 budak-budak tadika. Budak-budak sekolah pasti. Rukun 13. Dah orang yang baru belajar, sekolah rendah lah kita kata tau. Kalau rendah, bicara
syarat bagi tiap-tiap rukun. Bicara syarat bagi tiap-tiap rukun. Contoh dalam kita Idatus Sibyan. Bicara bab rukun niat. Dibahagi kepada empat kategori lah niat ni. Bagi 4 kategori. Yang pertama, wajib dalam niat kosok sahaja. Kosok je. Sahaja aku semayang. Gitu je. Kategori yang kedua, kosok dan ta'yin. Kosok dan ta'yin. Saja aku semayang isyraq. Saja aku semayang duha. Tu kosok dan ta'yin. Kosok, ta'aruk, ta'yin. Itu kategori yang ketiga. Itu nanti disebut. Kosok, ta'aruk, ta'yun. Ataupun ta'yin. Mana? Saja aku semayang fardu zuhur. Kategori yang keempat, kosok, ta'aruk, ta'yun, ta'yun nafsah. Saja aku sembahyang fardu. Saja aku sembahyang fardu Jumaat imam. Saja aku sembahyang fardu Jumaat makmum. Makmum ta'yun nafsah. Nyatakan diri sebagai imam ataupun nyatakan diri sebagai makmum. Niat imam, niat makmum pada sembahyang Jumaat tak sama dengan niat imam, niat makmum pada sembahyang zuhur. Tak sama dengan niat imam, niat makmum pada sembahyang subuh tadi. Tak sama. Kita sembahyang subuh tadi, imam niat imam, makmum niat makmum untuk dapat fadilah. Adapun imam niat imam, makmum niat makmum pada sembahyang fardu Jumaat, itu syarat untuk sah sembahyang. Ke Jumaat kita pergi masjid ramai-ramai Jumaat tu kan. Hak waktu lain tak pernah mari pun Jumaat tetap mari masjid. Kenapa kamu hari Jumaat mari sembahyang Jumaat di masjid nak dapat fadilah? Tak ada. Dak orang ramai-ramai tu kan. Hari Jumaat kan penuh. Hari lain tak ada pun. Kenapa mari ramai-ramai Jumaat ke masjid nak fadilat berjemaah? Bukan. Itu untuk sah sembahyang Jumaat. Itu untuk sah sembahyang Jumaat. Jadi berbeza niat imam makmum pada sembahyang zuhur dengan niat imam ataupun makmum pada sembahyang Jumaat. Jadi kategori yang keempat. Dia ada 4 bahagian niat. Kosok, ta'aruk, ta'yun, ta'yun nafsah. Saja aku sembahyang fardu Jumaat imam ataupun makmum. Atau nak kata ada tu sibiang. Kosok saja hak mana, kosok dan ta'yun hak mana. Kosok, ta'aruk, ta'yun hak mana. Kosok, ta'aruk, ta'yun, ta'yun nafsah hak mana. Itu Hidayatus Sibyan. Baru belajar. Kalau ngapal rukun 13 saja, tu tak belajar lagi tu. Budak tadika, budak pasti barunya. Semayang sampai ketua. Kosok, ta'aruk, ta'yun tak pernah belajar dia kata. Pelik semula. Itu bicara bab niat. Bicara bab takbiratul ihram. Dan kita ada tu Sibyan 21 syarat. Lepas tu masuk pula bicara rukun yang 3 rukun qiyam. Qiyam menjadi rukun pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Adapun qiyam berdiri pada sembahyang sunat tidak menjadi rukun. Kemudian kalaulah sembahyang fardu tetapi dia tidak kuasa, maka sembahyang duduk. Duduk tidak kuasa, sembahyang mengiring. Mengiring tidak kuasa, sembahyang melentang. Rokok sujud, isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata. Memperlakukan solat dengan hati. Panjang bicara hak rukun qiyam. Kemudian orang yang tidak kuasa berdiri ni. Dia punya panggil dobik, tidak kuasa berdiri tu. Adakah tidak kuasa berdiri ni sampai peringkat bangun je lembek jatuh? Itu memanglah jelas-jelas tidak kuasa berdiri. Termasuk yang tidak kuasa berdiri ni, dia boleh mengekalkan berdiri tetapi hilang khusyuk solat. Sebab apa? Sebab rasa nak jatuh, nak tersembam, rasa pening kepala, rasa sakit. Boleh paksakan diri berdiri. Tapi kesakitan tu menghilangkan khusyuk solat. Dipanggil sudah tidak kuasa berdiri. Bukan makna sembahyang ni apa? Kising-kinyi sakit. Kising-kinyi apa? Ke apa kising-kinyi?
Sakit dia panggil apa sakit? Tu hak keruk muka-muka apa? Tu panggil kising-kinyih tau. Kising-kinyih tau orang hak jenis galak-galak tau. Oh, dia tu kising-kinyih depan orang. Tak malu sungguh lah. Tu mana? Hak kising-kinyih tu apa? Hak sengih-sengih depan orang. Hak nampak galak-galak sikit kat tu tau. Ha? Kising-kinyih. Hak sakit tu panggil benda? Kan sakit tu kan keruk kan muka. Tahan sakit. Ni semain berdiri ni. Boleh. Tapi sakit. Tahan. Dah. Sebab kalaulah memaksa diri berdiri dalam keadaan kesakitan, dia kesukaran, kepayahan, masyakkah yang menghilangkan khusyuk solat. Dia dah sakit kok. Pandai ni. Kena tahu pula. Lemah dia berdiri tu sampai tahap mana. Lepas tu kita tak boleh nak kondeng orang. Kondeng macam mana pada kondeng? Pesoal. Oh, tadi mari berjalan. Siapa time semayang dia duduk. Tak boleh nak kondeng, tak boleh nak komplain. Sebab masa dia mari berjalan tu, dia rasa sakit dah. Rasa tak larat tapi dia memaksa. Siapa time nak semayang dah berjalan jauh ni, yang mula rasa pelik tau. Mula rasa pelik. Tadi pelik dah rasanya, tak sedap dah. Tapi memaksa. Bolehlah berjalan. Kita nampak dia berjalan okey. Padahal dia tu memaksa diri dah. Siapa time nak semayang, boleh nak berdiri. Tapi sudah jadi hanyut, nak jatuh. Maka dipanggil tidak kuasa dah tu. Duduklah. Orang lain. Mari berjalan. Siapa time semayang, duduk. Yang rasa diri sendiri. Yang rasa diri sendiri. Orang tak boleh nak soal. Cuma kalau kerap kali nak berasa nak teratanya, kenapa kamu duduk tadi? Sebab kamu mari saya tengok kamu berjalan molek. Awak nampak saya berjalan molek, saya berjalan tu sakit. Memaksa. Pada ni. Mana berjelaslah memang dia tak kuasa berdiri. Kenapa kamu semain duduk? Kamu mari tadi berjalan. Kalau saya semain berdiri pun setakat boleh sekarang kan boleh lah. Kan 3, 4 tak kuasa dah berdiri, saya pun duduk daripada awal. Tu tak sah main gitu. Kena belajar molek. Ada orang dia pakai borong. Pada pakai borong, dia kata kalau saya berdiri pun tak siap 4 rakaat. Dah dia tahu dah situasi dia tahulah. Kalau dia berdiri pun rakaat pertama kedua tu boleh berdirilah. Rakaat 3, 4 memang tak larat dah. Lepas tu dia pun duduk daripada rakaat pertama. Walau rakaat pertama dia masih lagi kuasa. Dia duduk dah. Maka semayang tidak sah. Nanti rakaat ketiga, 4 nantilah. Nanti rakaat 3, 4. Siapa tengok ketiga, 4, Allah lah rasa macam hanyut kepala dah. Apa semayang duduk? Tiba-tiba dia ambil keputusan duduk daripada rakaat pertama. Tu tak sah begitu. Kena belajar molek lah. Itu yang kita ada tu sibian. Dia masuk kepada rukun membaca Fatihah. Didatangkan 10 syarat ketika membaca Fatihah. Dan syaratnya tertib. Tertib kita maklum lah. Mana boleh baca Fatihah bertukar. Mula daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mula daripada Maliki Yaumiddin. Lepas tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fatihah apa gitu. Memang dah dia kena ikut tertib. Tertib ketika membaca Fatihah, itu syarat. Tertib ketika membaca tasyahud akhir, sunat. Baca tasyahud akhir, boleh baca tukar. Duduk tasyahud akhir, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dengar dia orang sebelah bergelisah dah lah. Haji ni pening dah ni. Warna balik kuk begini baca ni. Sasar dah haji ni. Kenyanyok orang tua ni.
Sunat je tertib ketika baca tasyahud akhir, bukan wajib. Tapi jangan buat gitu. Tapi nak ceritanya, tertib ketika baca Fatihah wajib. Tertib ketika membaca tasyahud akhir, sunat. Jangan pelik pula. Baca tukar gitu. Oh lah, pelik dia orang lah. Nak tunjuk pandai. Sudah semayang mana Haji? Baca balik belah. Balik belah tau. Baca balik belah. Tak tahu mana dulu, mana kemudian ni. Itulah suruh belajar, tak mau belajar. Nak tunjuk pandai. Tak payahlah gitu. Cuma tahu hukum je lah. Tertib ketika membaca Fatihah, wajib. Tertib ketika membaca tasyahud akhir, sunat. Tapi sunat lah. Jangan tinggal tertib tu. Ketika membaca Fatihah, sama ketika membaca tasyahud akhir, mualak wajib. Ketika membaca Fatihah, mualak wajib. Ketika membaca tasyahud akhir, mualak wajib. Tertib, mualak. Bahasa Arab. Tapi kita sebut tertib, mualak ni, kita boleh faham lah. Cara umumnya gitulah. Tertib ni bersusun. Mualak ni, kalau dalam buku dia cuma sambung, menyambung, gitulah. Dia kita pun cakap juga mualak-mualak ni. Kita makan, kita nak menambah. Nak tambah lagi lah nasi. Tiba-tiba nasi tak ada. Dia kata tunggu sekejap. Nanti nasi sapalah. Lauk ada, nasi tak ada. Lama nasi mari tambah dah lah. Tadi kata nak tambah. Apa dah tak tambah? Putus mualak. Mualak tu lah. Dah, duk tunggu dak sapa-sapa nasi. Dia basuh tangan lah kitanya. Lepas tu nasi mari, orang tanya kita. Tu nasi mari lah. Dia tak tambah. Putus mualak lah. Ambuh. Ngajuk lah. Putus mualak. Dia panggil putus mualak tau. Jadi kita, bahasa kita pun ada juga. Mualak-mualak ni. Tertib, mualak. Jadi mualak ketika membaca Fatihah wajib. Antara satu-satu ayat Fatihah, antara satu-satu bacaan tasyahud akhir, dia wajib kena tertib. Maknanya hanya berpisah sekadar bernafas. Itu je. Berhenti sekadar bernafas. Sekadar bernafas. Tapi bernafas ni kadar masih tak sama. Kadar bernafas orang muda sekejap. Kadar bernafas orang tua panjang sikit. Kadar bernafas orang yang ada lelah-lelah tu panjang sikit lagi. Dia gitulah. Dia kadar bernafas orang muda ni sekali tarik nafas je lah. Tapi orang tua, kadar bernafas dia lama sikit. Gitu ya, kadar bernafas. Bernafas ke ataupun dia terbatuk ke. Itu tidak memutuskan mualak. Dia terhenti baca apa atau kerana menguap ke. Tidak memutuskan mualak. Faham tak ni? Tidak memutuskan mualak. Ni kena jaga juga. Kita baca Fatihah. Tengah-tengah baca Fatihah, bunyi dapur. Kita pun berhenti baca Fatihah. Kita pun perhati dengar. Apa dapur ni? Orang ke apa? Tiba-tiba bunyilah kucing. Kucing. Padahal kita berhenti dah baca Fatihah. Nak sama balik tak boleh dah. Dia kena mula daripada awal. Sebab putus mualak dah. Kita berhenti lebih daripada bernafas. Putus mualak. Dia kena sambung. Berhenti sekadar bernafas je. Macam tasyahud akhir samalah juga. Dia mualak tu wajib. Sebab dulu ada pernah orang mengajar. Orang mengajar ni dia bukan orang bidang agama. Dia bukan orang bidang agama. Dia orang bidang doktor, bidang dunia. Dia membaca. Dia mengajar agama. Bila pejabat agama telefon, dia tak tahulah orang pejabat agama. Orang tanyalah. Belajar di mana sebelum ni? Marah dia. Orang tanya saya nak belajar di mana, tanya apa? Nak belajarlah. Tak ampuh sudah lah. Dia marah tanya belajar mana. Jadi bukan bidang agama. Jadi nak tahulah belajar di mana. Sebab latar belakangnya bidang dunia. Memanglah doktor tapi bukan bidang agama, bidang dunia. Jadi orang jabat agama telefon lah. Dia marah tanya. Lepas dia jawab lah. Saya belajar dengan Allah pukul 3 pagi. Sedap tu. Belajar dengan Allah pukul 3 pagi. Ramai orang ikut dia.
Sebelum diisytiharkan, kemudian ajaran dia sesat. Kemudian diisytiharkan sesat lah. Tapi sebelum diisytiharkan sesat, bertahun-tahun dia berceramah di masjid besar-besar, boleh masuk radio, boleh masuk TV, boleh masuk sok khabar. Pada ni bertahun, boleh pergi pejabat-pejabat kerajaan. Dia dah mengajar tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disebuti sekejap. Berhenti. Kita mari ke hadir dah hati kita, apa yang kita nak minta dengan Tuhan. Kan buat iyyaka nasta'in kan? Akan dikau kami minta pertolongan, berhenti sekejap. Ni, nak apa dengan Tuhan ni? Nak apa ni? Dia ajar nak disebuti. Lama dia ajar gitu. Tiba-tiba ada seorang ustazah yang ikut dia. Pelik kot, ustazah tu memang di bidang agama. Kenapa nak ikut orang yang bukan bidang agama? Dia pun muskil. Dia pun muskil, tanyalah guru dia tu. Dia buat guru dah lah. Dak putus mualak ke Fatihah? Berhenti gitu. Senyap tak jawab. Lepas tu dia ajar. Dia ajar. Sebelum tu memang dia ulang-ulang lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Mari di hati kita. Kita nak apa nak minta dengan Tuhan. Dah sabar juga dia kata tu. Putus mualak mana boleh berhenti gitu. Putus sambung menyambung. Tak sah membaca rukun Fatihah tanpa ada mualak. Disebuti suruh niat di hati apa yang kita nak minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak berkaitan dengan mualak ni, dia kalaulah di tengah tu, kalau kita berhenti di tengah tu, kita selangi dengan zikir yang lain yang berkait dengan semayang, tak putus mualak. Contohlah, ni biasa kalau kapung-kapung lah. Kapung-kapung kalau tarawih, rakaat kedua qul huwallah. Al-ha rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua. Dia gitu. Kemudian qul huwallah rakaat kedua pula dia baca cepat. Dia tak ada saktah, tak ada berhenti sekejap antara Fatihah imam dengan surah imam tak berhenti. Jadi diterus kepada qul huwallah. Jadi makmum ni walaupun makmum ni muafiq sebab dia dapat masa Fatihah, tapi muafiq ni bukan muafiq yang ada keuzuran. Sebab dia tahu dah imam akan membaca surah yang pendek. Maka dia muafiq yang tidak ada keuzuran, balik pada hukum asal makmum, hanya dibenarkan ketinggalan daripada imam setakat 2 rukun je. Hak 3 rukun panjang ni, tiba-tiba tu imam baca surah pendek, boleh maafkan 3 rukun panjang. Adapun kalau tahu dah tu imam baca surah pendek, dia tidak ada keuzuran, maka muafiq tadi hanya dimaafkan ketinggalan dengan imam hanya setakat 2 rukun. Rukun yang pertama rakaat, rukun yang kedua i'tidal, setakat tu saja. Masa i'tidal, patah tak habis juga baca makmum muafiq tadi, dia wajib niat mufarakah tadi ikut imam dah. Jadi untuk mengelakkan masalah ni, biasa makmum akan memulai membaca Fatihah ketika imam sedang membaca Fatihah. Ni rakaat kedua tarawih ni. Imam sedang membaca Fatihah tu, makmum bismillah dah. Sebab nak kejar. Nak kejar. Jadi makmum pun bismillah dah. Jadi makmum baca 2-3 ayat, tu imam pun ladallin, tu imam pun amin, makmum ni sunat berhenti Fatihah, kata amin. Tak putus mualak. Sambung balik Fatihah dia. Tu tak putus mualak. Sebab itu berkait dengan sembahyang. Ada ni. Tu tak putus mualak. Dia berkait dengan sembahyang ni, walaupun sujud sejadah pun tak putus mualak. Jadi subuh pagi Jumaat, dia mari lambat. Di mari tu imam dekat dah nak sampai dia sejadah. Dia pun takbir, dia baca titas sebab imam lambat lagi nak rakaat. Dia pun baca Fatihah apa semua. Dia baca 2-3 ayat Fatihah, imam turun sujud sejadah. Maka makmum tadi wajib ikut imam sujud sejadah. Tapi makmum ni sedang membaca Fatihah ni. Tak selesai lagi baca Fatihah. Tak putus mualak. Lepas selesai sujud sejadah, bangkit berdiri, makmum tu sambung balik bacaan Fatihah. Tak putus mualak. Sebab sejadah berkait dengan sembahyang, sebab imam membaca surah.
Dah sejadah ni lah. Dia lah turun ke bawah. Naik. Lama kat tu. Pisah ha. Dah. Tak betul molek. Itu berkait dengan sembahyang. Sebab makmum wajib ikut maju sejadah. Kalau makmum tak ikut maju sejadah, batal sembahyang. Juz sejadah sunat. Tapi makmum mengikut imam juz sejadah wajib. Nak juz sejadah macam mana? Saya ni sedang baca Fatihah. Tinggal Fatihah tu sekejap. Sejadah dulu. Lepas tu, bangkit berdiri, sambung baliklah Fatihah. Dah lama ni, pisah. Tak putus molek. Faham tak ni? Hak berkait dengan semayang. Tapi hak saya sebut tadi, amin tadi tu, hak disunatkanlah. Ada juga yang tidak disunatkan amin imam ni. Makmum tak sunat amin ke imam. Contohnya, imam membaca kuat. Subuh, maghrib, isyak lah membaca kuat. Tapi elektrik terpadam. Gelap. Jadi, mikrofon pun tak berfungsi. Campur pula dengan hujan. Jadi makmum perempuan di belakang tak dengar bacaan Fatihah tu imam. Tak dengar betul benar ataupun dengar tapi tak jelas. Dia panggil tak dengar juga hukum dia. Tak dengar betul benar satu ataupun dengar tak butir kita panggil tak jelas. Maka hukumnya tak dengar. Maka makmum pun baca Fatihah segera. Imam baca Fatihah kuat subuh maghrib isyak. Tapi bila makmum perempuan belakang kita buat misal makmum perempuan lah. Makmum lelaki ni dia dekat untuk imam boleh dengar lagi. Makmum perempuan ni di belakang dia tak dengar ataupun dengar tak jelas. Maka hukumnya tak dengar. Maka makmum ni akan membaca Fatihah segera. Sebab dia tak perlu tunggu tu imam. Sebab dia tak dengar bacaan Fatihah tu imam. Yang makmum tunggu tu imam baca kuat ni sebab nak tadabburkan bacaan Fatihah imam. Nak tadabburkan bacaan Fatihah imam. Sebab tu makmum tunggu ketika imam membaca Fatihah kuat. Tetapi apabila makmum ni tak dengar bacaan Fatihah tu imam baca kuat tapi makmum belakang tak dengar. Maka dia pun baca Fatihah segera. Sedang dia baca Fatihah, bunyilah makmum lelaki, amin. Makmum lelaki. Makmum lelaki amin sebab dia dengar Fatihah tu imam, sebab dia duduk dekat. Makmum perempuan yang sedang membaca Fatihah, jangan duduk sapuk. Jangan duduk turuk. Amin, tak sunat kamu. Apa budak sunatnya, kamu tak tengah Fatihah tu imam. Kalau amin juga, yang tak disunatkan, semayang tak batal. Tapi kalau sedang membaca Fatihah, putus mualak Fatihah, dia kena mula awal balik. Putus mualak Fatihah. Amin kamu tu tak sunat, sebab kamu tak dengar Fatihah tu imam. Faham tak? Hak terawih tadi, memang makmum ni dengar betul-betul Fatihah tu imam. Tapi oleh kerana imam baca surah Qul Allah pendek, cepat pula, maka makmum segera membaca Fatihah. Tapi makmum dengar Fatihah tu imam. Hak saya contoh tadi, elektrik terpadam, mikrofon tak berfungsi, capung hujan pula, tak dengar bacaan Fatihah tu imam di hadapan, makmum disunatkan baca Fatihah segera. Sedang baca Fatihah tu lah, bunyilah depan, amin. Makmum lelaki depan. Hak makmum perempuan di belakang yang tak dengar bacaan Fatihah tu imam, yang sedang membaca Fatihah awal tadi sebab tak dengar Fatihah tu imam, tak sunat amin kan. Kalau dia amin juga, putus mualak Fatihah. Dia kena mula Fatihah daripada awal balik, nak sambung tak boleh. Berbeza dengan hak amin yang disunatkan. Ada ni. Ini berkaitan dengan syarat membaca Fatihah mualak. Ataupun zikir yang zikir yang disunatkan tapi tidak berkait dengan sembahyang. Mana? Kita bersing. Maka kita disunatkan zikir dengan alhamdulillah. Sunat. Walaupun dalam sembahyang. Sunat alhamdulillah. Dan dia kena dengar di telinga. Baru dia panggil zikir lisan, zikir lidah. Dalam sembahyang sekalipun, kalau seseorang bersing, sunat kata alhamdulillah. Tapi jangan kata alhamdulillah ketika sedang membaca Fatihah. Sama juga ketika sedang membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir macam Fatihah juga, syarat dia kena mualak.
Jadi sedang membaca Fatihah, sedang membaca tasyahud akhir, kalau bersing, jangan kata Alhamdulillah. Kalau kata sunat, kata Alhamdulillah. Lepas tu, putus mualak Fatihah. Sebab diselangi dengan zikir yang sunat sekalipun, tapi tidak berkait dengan semayang. Alhamdulillah sebab bersing ni, tak kait dengan semayang. Dalam semayang, luar semayang. Bersing, sunat kata Alhamdulillah. Adapun tadi amin Fatihah, Fatihah tu semayang. Tadi sujud sejadah, kerana surah tu semayang. Kan surah tu membaca sejadah pagi Jumaat tu kan, surah tu semayang lah, berkait dengan semayang. Sujud sejadah berkait dengan semayang. Amin berkait dengan semayang. Alhamdulillah sebab bersing, tak berkait dengan semayang. Lepas bersing, dalam semayang ke, luar semayang ke, tapi nak ceritanya, Alhamdulillah lepas bersing, zikir yang disunatkan, tetapi tidak berkait dengan sembahyang. Diselik ketika sedang membaca Fatihah, ataupun sedang membaca tasyahud akhir, putus mualak Fatihah.